Celah boleh? Celah. Bawa keluar dia, pergi ke mahkamah, gari ke bau? Ada. Bila escort tu daripada proses prosedur dia. Tak sajalah nak tahu. Dia ada proses prosedur. Bila masuk mahkamah, bila permohonan didengar, gari kena dibuka jika pun digari. Okey. Dan di sini saya nak kena nyatakan sedikit. Pasal ada juga persoalan Baik. tentang 1MDB. Kes dia masih berlarutan. Jadi Najib nak kena keluar masuk. Itu sekejap lagi saya akan sentuh perkara ni. Tapi pasal semakan ni, kita kena faham, mahkamah ni dia bukan bertindak zalim dalam prosedurnya. Kalau dia percaya escort yang ada dah memadai dan berkemampuan lebih daripada kemampuan, gari tidak dikenakan kepada orang lain sekalipun. Okey. Apatah lagi Najib Razak. Baik, itu yang pertama. Keduanya, kalau gari dikenakan sementara menunggu pemanggilan fail, dan bila fail dipanggil, gari akan dibuka. Gari perlu dibuka bila dia masuk balik kotak tertuduh. Dia kena duduk situ tanpa gari. Sebab bila orang diadili, orang itu tidak boleh diberi tekanan, kerana itu menjadi kezaliman. So dia kena hati dia terbuka, dia kena rela hati. Macam mana dia rela hati kalau tangan bergari di dalam kotak tertuduh? So proses ni, prosedur ni dilalui oleh mahkamah beratus tahun. Bukan soal Najib Razak saja. Saya akan sentuh tentang kes-kes lain sebentar lagi ya. Sekarang ni, apa nama ni, berkaitan dengan semakan saya dah sentuh. Kalau dia kalah, dia escort balik ke penjara. Dan itulah dia. Selesailah semakan. Selesaikanlah hukuman yang awak telah diberikan dan perkara lanjut. Itu proses pertama. Tapi pada masa yang sama, terdapat satu lagi proses, pengampunan diraja. Topik pada hari ini. Dah berapa minit baru nak masuk? Maaf, banyak soalan apa dia. Jangan salahkan saya. Di pengampunan diraja ni adalah proses kedua yang boleh dicuba oleh Najib untuk kurangkan ataupun bebas diri dia daripada hukuman penjara yang ada. Nah, pengampunan diraja ni tiada kena mengena dengan mahkamah. Mahkamah tidak ada urusan tentang pengampunan diraja. Tiada kena mengena dengan pendakwa raya, polis ataupun siapa-siapa lain. Pengampunan diraja adalah budi bicara mutlak ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, kerana ini adalah berkaitan perkara yang dituduh di Kuala Lumpur. Kalau di Selangor, ke bawah duli Sultan Selangor. Okay? Jadi ini budi bicara mutlak Agong. Dan pengampunan ni, lembaga pengampunan terdiri daripada 5 orang, iaitu Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan, dan 3 orang lagi anggota dipilih, dilantik, dilantik oleh Kebawah Duli Di-Pertuan Agong setiap 2 tahun kebiasaannya. Permohonan untuk pengampunan diraja pada dasarnya diterima oleh ramai pengamal undang-undang sebagai hak untuk mengurangkan, membatalkan atau menangguhkan hukuman sahaja. Itu fahaman ramai orang. Betul, saya setuju. Baik. Tetapi ada juga fahaman segelintir orang di mana kononnya Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong boleh juga bukan sahaja membatalkan hukuman, boleh juga menidakkan sabitan, yakni keputusan mahkamah mengatakan anda bersalah apa sekalipun salah anda, kononnya Agong boleh batalkan sabitan. Di situ ada khilaf, ada perbezaan pendapat berkaitan dengan asal usul pengampunan diraja beratus tahun dulu. Okey. Dan bagaimana ianya disebut di dalam perlembagaan di bawah perkara 42. Itulah menjadi focal point dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim yang masih berada di Mahkamah Persekutuan. Saya tidak akan berbincang panjang lebar tentang kes itu sebab saya adalah kaunsul utama yang menghujahkan bagi tujuan membatalkan pengampunan diraja berkaitan sabitan. Sebab di situ menurut pengampunannya, hukuman Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dibatalkan atau telah pun dihapuskan. Itu tiada masalah. Dari segi perlembagaan, semua pihak setuju. Itu kuasa mutlak baginda tuan. Tapi disebabkan ada bahagian pengampunan itu memberikan kenyataan bahawa
kesalahan yang dilakukan seolah-olah tidak pernah dilakukan, seolah-olah Anwar Ibrahim adalah seorang bayi yang baru lahir suci. Di situ yang menjadi kilaf, yang rakyat ataupun segolongan pengamal undang-undang percaya tidak mungkin kuasa pengampunan boleh membatalkan sabetan, sebab mahkamah yang mendapati kebersalahan agung cuma memberi pengampunan. Apa maksud ampun? Ampun adalah untuk menidakkan hukuman kesalahan, bukan ampunkan kesalahan. Kesalahan tidak boleh diampunkan. Tapi ini khilaf ni akan diputuskan di Mahkamah Persekutuan, sehingga itu ia menjadi satu duluan Presiden yang Najib Razak boleh cuba gunakan untuk kepentingan diri dia. Jadi di sini saya nak tanyalah para penonton dan para pemimpin politik yang pada masa pengampunan diraja dalam bentuk yang telah diberi kepada Anwar Ibrahim diberi pada masa itu 14 Mei 2018, dan apabila ianya dicabar oleh seorang peguam dan rakyat Malaysia, Khairul Azam, dan apabila diwakili saya sebagai kaunselor utama, ramai yang menyoal, kenapa pula nak cabar? Bukankah kerajaan Pakatan yang bersetuju untuk beri? Derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Macam-macam. Nampak tak sekarang? Kalau tak dicabar, tak diperolehi penjelasan, maka ramai daripada mereka akan menggunakan contoh itu untuk kepentingan peribadi mereka. Sebab ahli politik ni mata diorang sepet, diorang cuma nampak 1 inci di depan untuk kepentingan peribadi. Masalah Malaysia, masalah tadbir urus negara 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun mereka tak nampak. Sebab itu bila ada cabaran dibuat, terus dikutuk, dikecam. Tapi pada hakikatnya cabaran itu kalau telah didengar memihak, maka Najib Razak mungkin pun dah kecut lagi. Tak ada duluan yang dia boleh ikut. Nak kurangkan hukuman, kuranglah. Tapi sabitannya masih bersalah. Kita kena tambah balik bila kita bandingkan dengan antara Anwar Ibrahim dengan Najib Razak. So permohonan itu boleh dibuat. Balik kepada soalan asal, apa tu 14 hari? Kan? Ya. Baik. Now, untuk kita faham, Najib Razak dia sebenarnya telah dituduh pada masa itu dia merupakan seorang ahli Dewan Rakyat Pekan, dan di bawah undang-undang perlembagaan kita ada, apabila seseorang itu didapati bersalah mana-mana jenayah dan hukuman yang dikenakan tidak kurang daripada 12 bulan dan tidak kurang daripada denda RM2,000, maknanya kita lebih daripada itu, maka lucut dia punya kerusi. Ahli parlimen tu. Yes. Okey, di bawah perkara 48 pasal 1 E for England kecil. Boleh baca. Itu peruntukan asas perlembagaan. Tetapi di bawah perkara 48 pasal 4A dikatakan, kalau seseorang yang telah kalah di Mahkamah Tinggi macam Najib Razak dan dalam tempoh 14 hari dia filekan rayuan di Mahkamah Rayuan, maka kerusi dia tak lucut lagi. Okey. Dia masih jadi ahli parlimen. Sebab itulah apabila Mahkamah Tinggi mendapati Najib Razak bersalah pada 28 hari bulan Julai 2020, tapi dia filekan rayuan ke Mahkamah Rayuan dalam tempoh 14 hari, dia masih jadi ahli parlimen. Dia masih pergi parlimen. Dia masih pergi debat belanjawan 2021. Jangan kita lupa. Dan pelbagai hari lain dia pergi parlimen, sebab dia masih ahli parlimen. Digantung pelucutan. Walaupun hukuman dah melampau, tapi digantung sebab dia merayu. Masa dia pergi Mahkamah Rayuan. Bila Mahkamah Rayuan pula bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi menolak rayuan pada 8 Disember 2021, sekali lagi Najib Razak dibenarkan di bawah peruntukan 48 pasal 4 bila dia filekan dalam masa 14 hari ke Mahkamah Persekutuan, sekali lagi gantung lucut tu. Jadi terus jadi ahli parlimen, masih pergi lagi parlimen, boleh lagi pergi kempen sana, kempen sini, apa bala semua kan. Itulah dia peruntukan perlembagaan.